Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita sekali lagi untuk hari ini kita meneruskan pelajaran pengajian kita insya-Allah. Untuk hari ini kita akan menyambung daripada bacaan ayat 80 hingga 86 dari surah An-Nisa. Bagi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, insya-Allah boleh pergi ke halaman muka surat 91. Bagi teman-teman yang mana dah terlepas rakaman pelajaran semalam muka surat 90, insya-Allah rakamannya ada di page Facebook Fatihah. Selepas ini sahabat-sahabat boleh tonton insya-Allah yang mana yang nak ikuti bacaan ayat pada muka surat 90 insya-Allah. Sebelum itu saya nak sampaikan ada berkenaan dengan gangguan semalam tengah saya live tiba-tiba terputus. Jadi sebenarnya kita mendapat satu false claim lah ataupun tuntutan palsu daripada pihak yang ketiga. Kemudian kita dispute dan dia release, tetapi ada gangguan lah. Dan kita juga telah tuliskan report kepada pihak Facebook, diharapkan perkara begini tidak berulang lagi. Jadi saya harap hari ini tidak ada gangguan lagi seperti mana yang berlaku semalam. Jadi sahabat-sahabat doakan ya. Doakan supaya kelas kita ini lancar sehingga tamat. Semoga ianya berjalan dengan baik tanpa ada sebarang gangguan. Ala kulli hal, kita menganggap ini sebahagian daripada cabaran dan dugaan dalam kita melakukan dakwah dan perkongsian ilmu Allah SWT ini. Baik. Sebelum itu saya suka nak menyapa teman-teman yang bersama dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih bersama dengan Fatihah, bersama dengan saya Ustaz Izwan insya-Allah untuk kita belajar Al-Quran hari ini. Dan juga kalau boleh saya minta satu permintaan keramat. Apa dia? Minta pakat-pakat share. Pakat-pakat tekan button share, kongsikan dahulu supaya ilmu ini terus berpanjangan. Dan semoga ianya terus memberi manfaat kepada ahli keluarga dan teman-teman kita yang tersayang. Baik, dah ready belum kita nak mulakan pelajaran? Kalau dah ready, Quran dah buka. Yang mana tak ada Al-Quran jangan bimbang, insya-Allah sekejap lagi kita bawakan ayat-ayatnya. Yang mana nak minum air, nak ambil air kat dapur, cepat-cepat boleh pergi ambil air. Ya, kita belajar santai-santai sambil kita belajar. Yang penting, saya harap sangat hari ini kelas kita berjalan dengan lancar sehinggalah tamat. Baik, kita terus masuk ke bacaan isti'azah. Jadi sahabat-sahabat, kita lihat bacaan isti'azah sekejap. Ada technical. Baik, sahabat-sahabat pastikan seperti biasa huruf hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pastikan dua harakat, dzu di hujung lidah. Lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Minasyaitonir rajim. Baik, kita terus masuk ayat 80 dari surah An-Nisa. Baik, sahabat-sahabat mungkin ada yang tanya, kenapa di sini ada sabdu? Di sini ada sabdu? Sebenarnya dia berwasal dengan huruf yang datang sebelumnya. Jadi dia tidak ada fungsi lah di sini ya. Kalau kita nak sambung dengan ayat sebelumnya baru dia ada fungsi. Baik, di sini nun mati bertemu ya. Nun mati di sini tidak ada tanda mati. Ini menunjukkan hukum di sini adalah dia ada dua. Nun mati ini dia boleh jadi dua kategori. Sama ada ikhfa atau idgham. Baik. Ikhfa hakiki iaitu nun mati bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. Apa hurufnya? Sekejap lagi saya ceritakan. Manakala satu lagi hukum idgham pula terbagi kepada dua. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya poin-poin yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini. Pertamanya idgham bi gunnah, ada 4 huruf, ya, wa, mim, nun. Keduanya idgham bila gunnah, lam dan ra. Jadi ada 2 huruf.
pada idgham bila gunnah dan 4 huruf pada idgham birunnah. Jadi ya merupakan idgham birunnah. Maksudnya idgham masuk birunnah berserta dengung. Jadi kita jangan baca man yuti'i. Man memang asalnya mim baris atas bertemu nun bunyi man. Tapi bila datang ya kena masuk dengan dengung. Kalau kita baca mai itu dah masuk, dengung tak ada. Jadi kena masuk bersama dengung. Dengung itu apa? Dengung itu bunyi yang keluar daripada khayshum, daripada hidung ini. Menghasilkan bunyi yang sedap didengar. Mai, 2 harakat. Baru masuk. Yuti'ir. Ain baris bawah terus naik di atas ra. Rasulan faqad. Ada khalkhalah di sini. Khalkhalah surah. Allah. Dan lafz jalalah dibaca tebal kerana datang sebelumnya baris fathah. Dibacakan dengan 2 harakat sekurang-kurangnya bila waqaf. Bila kita waqaf pada perkataan Allah, jangan waqaf kurang dari 2. Contohnya, Allah. Itu salah. Mestilah lebih 2 ke atas. Ya. Kemudian di sini ada waqaf sili. Kalau afdal diteruskan. Kalau sahabat-sahabat panjang nafas, nak terus, itu lebih baik. Ya. Tapi kalau tidak nak sampai, berhenti di situ. Kalau sambung jadi Allah wa man. Itu kalau nak wasal, nak sambung. Kalau sahabat-sahabat waqaf, jadi terus ibtidak pada wa man. Di sini ikhfa. Ikhfa pula bunyinya macam mana? Kadang ramai orang confuse tentang ikhfa ini. Dia sebab ikhfa ini ada 15 huruf. Setiap huruf dia bunyi dia tak sama, dia lain-lain. Jadi sebab itulah perlukan kepada kita dengar betul-betul macam mana guru sebut dan kita cuba ikut sebaik mungkin. Bunyinya begini. Bunyinya disamarkan. Itu maksudnya ikhfa. Disamarkan. Dalam hal ini dia disamarkan di antara bunyi nun dan bunyi ta. Dia nak masuk huruf ta. Kalau nak masuk huruf kaf, samar kepada huruf kaf. Nanti insya-Allah jumpa contoh huruf lain saya terangkan lagi tentang ikhfa. Jadi di sini dia tak bunyi waman. Kalau waman itu bunyi izhar. Dia kena baca waman. Dia bawa kepada ta itu, ke huruf yang kita nak masuk. Tapi jangan sampai ke ta lagi. Kalau dah sampai ke ta dah jadi idgham. Ya? Jadi waman 2 harakat jangan lupa. Tawalla fama bukan ma, itu tak mau ya. Jadi bacanya fama ra di sini kita baca tebal. Jangan baca tetapi arsalnaka alaihim. Jangan him. Ramai baca alaihim yang sebetulnya alaihim. Ha baris bawah kita bunyi hi. Kita tak bunyi he. Jadi jangan bunyi him. Kalau him tu salah, kena baca him. Kemudian habras hafidho, hujung lidah. Hujung lidah. Pastikan hujung lidah dibesarkan. Di hujung lidah ini dikeluarkan di antara 2 gigi. Dia diwaqafkan dengan 2 harakat. Jangan waqaf dengan hafidho. Itu juga tak betul. Dia mestilah hafidho. Baru berhenti. Cuba kita dengarkan. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Kemudian barulah terus ibtidak ayat dan seterusnya. Sekejap lagi insya-Allah kita baca balik sama-sama ya. Kita lihat dahulu satu persatu ayat. Wa yaquluna ta'atu. Ini ikhfa nak masuk huruf fa pula. Tadi nak masuk huruf ta, sekarang nak masuk huruf fa. Asalnya ta'atun. Tapi bila datang fa jadi ta'atu. Lihat bibir saya. 2 harakat jangan lupa. Baru belah masuk. Fa'iza za di hujung lidah. Dia semuanya ada dia punya kita panggil apa? Tempat keluar huruf masing-masing. Za di hujung lidah juga macam huruf dha tadi. Za di hujung lidah. Fa'iza barazu. Ini huruf zai pula.
Jangan, ini huruf zal, ini huruf zai. Dengar nak sama. Kalau baris atas ini za, ini za. Kalau baris bawah ini zi, ini zi. Kalau ini baris depan zu, ini zu. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang mana yang masih lagi confuse huruf-huruf hijaiyah, kena stay sampai akhir. Nanti insya-Allah di akhir nanti saya bagi tahu bagaimana sahabat-sahabat dapat perbaiki sebutan huruf dengan betul. Kerana apa? Bahayanya tersilap sebutan huruf ini kerana hukumnya haram. Saya ulang sekali lagi. Hukum tertukar huruf adalah haram, berdosa. Bila kata haram ini berdosa. Kalau kita lakukan di dalam solat, boleh menjejaskan solat dan membatalkan solat kita. Kan rugi. Jadi hati-hati, jangan sampai tertukar huruf. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ. Ini izhar halqi. Izhar halqi, nun mati dia ada tanda mati. Ikhfa, nun mati kosong. Nampak tak? Nun mati ni ada tanda mati, nun mati ni ikhfa. Bila kata izhar, jangan panjang. Jangan baca min, in. Tak betul. Bunyi saja min. Terus masuk i. Di sini ikhfa. Asalnya ain. Ain baris bawah bertemu nun bunyi ain. Sekarang ni ikhfa nak masuk dal. Jadi bunyi i. Dua harakat. Dikabay. Ya bersabdu. Dikabayyata ta. Ini bila duduk dekat-dekat hati-hati. Ta dengan ta. Dengar nak sama tapi ada beza. Contohnya kalau kita bayangkan ta dan ta ini baris bawah. Ini bunyi ti. Ini bunyi ti. Ini bunyi kalau baris dhammah. Ini bunyi tu. Ini bunyi tu. Dengar nak sama kan? Tetapi ada beza. Jadi sahabat-sahabat hati-hati. Indikabayyata ta'ifatum. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim, dengungkan dua harakat. Barulah minhum izhar halqi dan izhar syafawi. Min izhar halqi, hum izhar syafawi. Jadi sempurnakan saja bunyi nun dan mim matinya, jangan dipanjangkan. Terus ghairal ladzi, zi di hujung lidah. Taqul. Kalau nak waqaf, taqul. Kalau nak wasal, taqulu wallah. Jadi itu nak sambung. Afdal memang disambungkan kerana di sini waqaf sili. Ya, afdal disambungkan. Tapi kalau nafas tak sampai, bolehlah berhenti di sini. Kemudian ibtidak balik pada wallahu yak. Bunyi hamasnya, bunyi angin tu. Tubu ma yubayyitun. Dan bila waqaf pada ma'ari li sukun, sama seperti di sini, kena waqaf sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Jangan waqaf ma yubayyitun. Itu salah, ya. Mestilah yubayyitun. Baru berhenti. Kita lihat sambungannya. Fa'arid. Dot pula. Dot ini makhrajnya tepi lidah kita bawakan ke kanan ataupun ke kiri. Tepi ini, tepi lidah ini. Fa'arid. Itu, ya. Anhum. Dan jangan rid ini jangan berikan pantulan kerana dot bukan huruf qalqalah. Dot huruf qalqalah ada 5 aja. Ba, jim, dal, qaf, ta. Yang ini tak termasuk. Tapi ramai orang tersilap dia berikan pantulan pada huruf ini. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Sekali lagi kita waqaf pada lafz jalalah, mestilah sekurang-kurangnya 2 harakat dan terus wa kafa billah. Lafz jalalah dibaca nipis di sini, datang baris kasrah sebelumnya. Di sini pula dibaca tebal, datang baris fathah sebelumnya. Ya? Billahi wakila. Dan ma'iwat, lan bila waqaf dia jadi la. Kita cuba dengarkan. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghayra alladhi taqul. Wallahu yakbutu. Maaf. Wallahu yaktubu ma
فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Baik, Alhamdulillah. Saya baca dengan tahqiq ya sahabat-sahabat. Saya baca perlahan. Sebab apa? Saya nak memberikan sahabat-sahabat betul-betul dengan jelas satu-satu dia punya hurufnya, dia punya harakat dan sebagainya. Kalau ada sahabat-sahabat nak baca dengan tartil ataupun hadar, bacaan yang laju, silakan. Cumanya dalam proses pembelajaran saya lebih suka menggunakan bacaan yang tahqiq supaya sahabat-sahabat dapat dengar betul-betul satu-satu huruf, dia punya sendi-sendi dan sebagainya. Bagi yang nak baca sendiri di rumah, nak baca dengan kelajuan yang lebih sedikit, silakan, tapi pastikan harakatnya, dia punya, kalau satu harakat sama, semua satu harakat yang sama. Kalau dua, semuanya sama. Ya, jangan ada yang terlaju, slow, laju, slow, laju, slow. Kalau laju, laju semua. Kalau slow, slow semua. Begitu cara kaedah dia baca. Baik, kita teruskan. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Sama juga di sini. Bila waqaf sekurang-kurangnya 2 harakat. Ya, jangan pula Quran, itu tak betul. Ya. Kemudian ada waqaf jaiz, sahabat-sahabat boleh terus. Walau kana min izhar halqi, sempurnakan ikhfa hakiki 2 harakat. Di ghairillah, lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hila wajadu 2 harakat. Fihi ikhtilafan, ikhfa hakiki 2 harakat. Fan, asalnya fan, tapi bila datang kaf, fan kasi, si di hujung lidah. Hujung lidah sahabat-sahabat. Jangan lupa hujung lidah. Sa, si, su. Hujung lidah keluarkan di antara 2 gigi. Kasiro. Kalau disebut kasiro, jadi huruf sin nanti. Ya, jadi hati-hati. Baik, kita dengarkan ayat ini. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Alhamdulillah, begitulah sahabat-sahabat. So far macam mana? Okey tak okey? Ada gangguan ke tak ada gangguan? Harapnya tak ada gangguan so far. Jadi kita harapkan sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, jangan lupa untuk menekan button share. Kita kongsikan, kita sharekan insya-Allah kepada grup-grup yang kita sertai insya-Allah, supaya ramai lagi ahli keluarga dan teman-teman kita dapat belajar sesuatu. Insya-Allah tidak rugi kita berkongsi ilmu yang bermanfaat, malahan akan menguntungkan kita bukan saja di dunia, malahan di akhirat insya-Allah. Ya, kita teruskan bacaan ayat yang seterusnya. Wa idza, di ujung lidah. Wa idza ja'ahum, izhar syafawi, sempurnakan saja mimatinya. Izhar syafawi. Idgham bi gunnah, dengungkan 2 harakat. Minal, terus nun baris atas naik di atas lam. Di sini alif lam qamariyah. Sebutkan lamnya jangan jelas. Minal amni awil, waw baris bawah terus naik di atas lam. Awil khawfi adza'u bih. Za di hujung lidah. Dan bila waqaf jadi bih. Itu kalau waqaf. Kalau nak sambung kena baca adza'u bihi walau. Jadi hi itu kena 2 harakat lah ya. Di sini ada ya, huruf ya. Maksilah qasirah di sini. Kalau dibaca wasal, kalau dibaca waqaf, halnya diberikan tanda mati mendatang. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di sini. Kemudian tidak pada walau radduhu ila, lam baris atas terus naik di atas ra yang bersabdu. Ila rasuli wa ila, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ulil, lam baris bawah terus naik di atas lam yang bersabdu. Amri minhum, izhar halqi dan izhar syafawi, sempurnakan saja bunyi nun dan mim matinya.
Terus la'alimahu alladhi la'alimahu. Ni semuanya satu harakat. Jadi bila satu harakat, dia punya tempo dia, harakat dia sama. La'alimahu alladhi. Zi di hujung lidah. Baik, ini pertama kali untuk hari ini kita jumpa hukum iqlab. Iqlab ini iaitu nun mati yang bertemu ba ataupun tanwin bertemu ba. Dalam hal ini nun mati, tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani pada hukum iqlab, nun mati tidak diberikan tanda mati tetapi diberikan huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Bibirnya hampir bersentuhan itu. Dua harakat. Bitu. Jangan baca bitu. Kalau baca bitu jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Bitunahu minhum. Kemudian walaula, dua harakat. Faddat, makhraj di tepi. Lullahi alaikum. Idhar syafawi, sempurnakan kum, bukan kum, tapi kum. Wa rahmatuhu. Ha pedas. Matuhu, ha simpul. Dua harakat. Lattaba'tumush, mim baris depan terus naik di atas shin. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Tumush syaitana illa qalila. Baik, cuba kita dengarkan ayat ini insya-Allah sekali lagi ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumush syaitana illa qalila. Baik, begitulah sahabat-sahabat insya-Allah ya. Kita sekejap lagi kita baca balik daripada awal. So far macam mana? Okey ke tak okey? Boleh faham, boleh ikut? Kalau boleh faham dan boleh ikut, jangan lupa sahabat-sahabat insya-Allah kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman. Kita tekan button share dan boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan yang ramai-ramai bersama dengan saya ini, kalau boleh saya tahu siapa yang first time bersama dengan kita. Dan mungkin ada juga ramai yang bersama dengan kita ini yang dah sentiasa selalu mengikuti perkongsian live yang saya berikan ini. Terima kasih. Yang baru juga terima kasih saya ucapkan. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Faqatil, bukan til tapi til ya. Faqatil fi sabilillah. Lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. La tukallafu illa nafsak. Sak, bunyi angin itu. Sak, kita datangkan tanda sukun mendatang atau mati mendatang kalau waqaf. Kalau kita sambung illa nafsaka wa harridhil mu'minin. Itu kalau kita waqaf di sini. Tapi kalau kita nak sambung juga di sini sebab waqaf sili, let's say kita waqaf di sini, kita nak sambung di sini, kita baca wa harridhil mu'minina 'asallah. Lafz jalalah di sini dibaca tebal dua harakat. Hu'ai, idgham bi gunnah dibacakan dengan dengung dua harakat. Yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Dan waqaf dengan sekurang-kurangnya. Di sini kita waqaf dua harakat. Dan kemudian wallahu ashaddu ba'san. Asalnya ba'san, tapi bila datang waw idgham bi gunnah masuk beserta dengung dua harakat. Ba'san wa ashaddu
ikhfa hakiki 2 harakat. Barulah kila. Cuba kita dengarkan ayat ini. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minina 'asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Jadi begitulah sahabat-sahabatnya. Sekejap lagi insya-Allah kita lakukan latihan praktikal bacaan bersama-sama. Kita lihat dahulu ayat yang seterusnya. Mai, di sini idgham bi gunnah. Asalnya man jadi mai 2 harakat. Syafa'atan. Di sini izhar halqi. Hasanatain. Di sini idgham bi gunnah. Sahabat-sahabat perasan tak beza tanwin dia? Tanwin ini atas dengan bawah dia selari. Ini pun tanwin di atas juga, tapi tak selari. Bukan dia saja suka-suka tulis begini, tidak. Tapi dia ada indikasi yang nak disampaikan kepada kita bahawa di sini hukum lain, di sini hukum lain. Di sini izhar halqi. Jelaskan saja tanwin, jangan dipanjangkan. Manakala di sini masuk beserta dengung 2 harakat. Hasanatai yakul. Baik, di sini pula nun mati betul lam idgham bila gunnah. Asalnya yakun, kena baca yakul, masuk terus ke dalam lam itu tanpa didengungkan. Yakul lahu nasi. Sad baris bawah. Jangan baca si. Kalau baca si jadi huruf sin nanti ya. Nasibum. Idgham bi gunnah di sini 2 harakat. Minha. Min izhar halqi. Terus masuk ha. Kemudian wa mai, sama seperti di atas, idgham bi gunnah 2 harakat. Yashfa' syafa'atan. Di situ ikhfa hakiki 2 harakat. Sayyi'atai, idgham bi gunnah 2 harakat, masuk beserta dengung. Yakullahu, idgham bi gunnah di sini masuk tanpa dengung. Yakullahu kiflum. Di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat. Minha. Dan kemudian wa kana Allahu ala kulli syai'in. Di sini dengung. Ramai orang silap, kenapa? Dia tak dengungkan di sini. Dia baca syai'im muqita. Salah. Yang sebetulnya ialah syai'im baru masuk im 2 harakat, baru masuk muqita. Cuba kita dengarkan ayat ini. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Baik, begitulah sahabat-sahabat. Boleh kita teruskan? Baik, seterusnya kita lihat. Wa idza, za di hujung lidah. Huyitu. Di sini ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi bunyinya sama macam iqlab. Bibir itu hampir bersentuhan saja. 2 harakat. Ya. Wa idza huyitum bitahiyyatin. Ha pedas ya. Sini pun ha pedas. Bitahiyyatin. Di sini ikhfa 2 harakat. Fahayyu bi'ah. Bi'ah ha pedas. Sana minha.
4 atau 5 harakat. Au rudduha, dal itu bersabdu, tekankan. Au, muncungkan. Au rudduha. Dan kemudian ada waqaf qili, afdal diwaqafkan, terus masuk dengan dengung 2 harakat wajibul gunnah di sini. Baru masuk. Nallah, lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hakana ala kulli syai'in, izhar halqi. Bunyi saja in, jangan panjang. Terus masuk. Hasiba. Coba dengarkan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Baik, alhamdulillah. Jadi begitulah, insya-Allah sama-sama saya nak mengajak sahabat-sahabat sekarang ini, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat insya-Allah sehinggalah ke akhir ayat 86. Jadi kita akan baca sama-sama daripada awal ayat 80 hingga 86. Diharap sahabat-sahabat dah ikuti tadi ya, saya baca satu persatu ayat, saya terangkan bagaimana detail-detail dalam ayat tersebut. Sekarang masanya untuk kita praktiskan bersama-sama. Dah bersedia belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Dan insya-Allah setelah selesai kita baca sama-sama nanti, yang mana yang nak memperbaiki makhraj huruf, sebutan huruf, yang mana yang nak belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu, insya-Allah boleh bersama kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Kita akan berikan sebuah buku asas dan buku tajwid. Yang nak dapatkan kedua-duanya, insya-Allah jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir, saya akan kongsikan sebentar saja lagi. Kita baca dahulu bersama-sama di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته
اتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapnya sahabat-sahabat sikit sebanyak dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan hari ini. InsyaAllah yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita seperti biasa di page Facebook Fatihah. Setiap hari kita buat live jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat boleh ikuti bacaan ayat. Kita dah baca daripada awal surah Fatihah sehinggalah ke hari ini, muka surat 91. InsyaAllah kita akan khatam bersama-sama. Doakan saya dan sahabat-sahabat diberikan kesihatan dan dipanjangkan umur untuk kita meneruskan sesi pengajian kita insyaAllah. Dan juga seperti mana yang saya janjikan tadi, kalau ada di kalangan sahabat-sahabat yang nak memperbaiki bacaan Al-Quran daripada asas insyaAllah sehinggalah mahir dalam ilmu tajwid, pihak kami nak memberikan sebuah buku asas dan buku tajwid. Ada 2 buah buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Jadi untuk mendapatkan buku ini, sahabat-sahabat kena jadi ahli cepat Quran. Dan kalau join jadi ahli cepat Quran, sahabat-sahabat bukan saja dapat buku asas dan tajwid, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman penuh kedua-dua buah buku ini. Ada hampir lebih daripada 200 video pengajian yang sahabat-sahabat akan dapat akses melalui aplikasi Cepat Quran, juga melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Kita telah rakamkan setiap muka surat buku ini. InsyaAllah selain daripada itu, sahabat-sahabat akan dibawakan ke dalam satu grup Telegram untuk mereka menjadi ahli untuk bertanya ataupun ada sebarang persoalan untuk diajukan kepada pihak kami. Juga selain daripada apa yang saya nyatakan tadi, mereka yang menjadi ahli akan diberikan rakaman pengajian Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Ada hampir lebih daripada 600 video pengajian rakaman Al-Quran. Jadi campur dengan 200 video pengajian buku asas dan tajwid, mereka menjadi ahli akan mendapat hampir 800 video pengajian. Tidak ada yuran bulanan dan tahunan yang dikenakan, cuma yuran pengajian sekali sahaja seumur hidup. Kita kenakan sekali sahaja yuran keahlian seumur hidup insyaAllah. Sahabat-sahabat akan dapat belajar sampailah akhir hayat insyaAllah. Jadi bagi yang berhajat boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran insyaAllah. Kita cuba pastikan bacaan Al-Quran kita, jika Allah panjangkan umur sehingga Ramadan tahun depan, bacaan Al-Quran kita lebih baik daripada Ramadan tahun lepas. Ya, jadi janganlah kita bacaan Al-Quran kita tidak ada peningkatan langsung. Nanti apa yang kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambillah kesempatan ini. Jangan bimbang, yuran keahliannya bukan 8,000. Walaupun kita beri hampir 800 video pengajian, yuran pengajian dia bukan 8,000, bukan 800. Untuk hari ini insya-Allah kita bagikan bonus nota ringkasan asas tajwid lagi sebagai tambahan. Yuran keahlian seumur hidup sekali sahaja hanyalah RM250 sahaja untuk lifetime.
dapat lebih daripada 800 video pengajian serta 2 buah buku yang kami berikan ini, dan juga bantuan bimbingan daripada kami secara langsung, insya-Allah. Sangat-sangat berbaloi. Jadi yang berhajat, apa tunggu lagi, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Dan selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit, sahabat-sahabat boleh tonton insya-Allah untuk mengetahui lanjut apakah pendekatan kaedah yang kami gunakan di dalam kedua-dua buah buku yang saya nyatakan ini. Juga itu bagi mereka yang tinggal berjauhan daripada Wangsa Maju dan Kuala Lumpur. Yang mana yang duduk dekat dengan pusat pengajian kami, ada berita gembira juga. Apa dia? InsyaAllah bulan 9 nanti kita nak berikan pengajian Al-Quran sebulan secara percuma. Tidak ada yuran pengajian bulanan dan tidak ada yuran pendaftaran. Sebulan kita berikan secara percuma, anda hanya bayar duit buku sahaja. 2 buah buku tersebut yang saya tunjuk tadi itu. Jadi ini alamatnya, tapi sebelum datang kena WhatsApp kami dahulu kerana tempat adalah terhad, kita buat penjarakan sosial, jadi kita terpaksa limitkan jumlah setiap ahli di dalam satu-satu kelas. Jadi ini nombor WhatsAppnya, sahabat-sahabat boleh datang dengan pasangan, boleh datang dengan kawan-kawan, tapi WhatsApp dahululah bagi tahu berapa orang nak datang supaya kita pastikan ada tempat yang sahabat-sahabat booking untuk datang belajar di pusat pengajian kita. InsyaAllah ini websitenya, kalau sahabat-sahabat nak mendaftar, insyaAllah boleh terus daftar di sini, ataupun nak admin kami bantu daftar sebagai ahli cepat Quran, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang bagi mendapatkan kesemua keistimewaan yang saya berikan sebentar tadi, insyaAllah. Jadi kita berjumpa pada sambungan bacaan ayat selepas ini insyaAllah esok hari. Semoga Allah SWT terus memberikan kita istiqamah dan ketetapan dalam kita menuntut ilmu Allah SWT ini, sehingga kita berjumpa lagi esok hari. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan silap dan lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran
Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.